Nampak ya? Nampak saya, nampak. Ya, okey. Ini syarah. Okey. Alal arsy istawa, dia beristiwa atas arasnya. Dia beristiwa di atas arasnya. Okey, nota kaki nombor 35 ni. Dari segi bahasa dan pemahaman manusia, dari segi bahasa dan pemahaman manusia ni, makna bahasa Arab. Orang Arab faham apa tu aras. Jadi jangan, sebab segala yang berkait dengan Allah Ta'ala ini, tidak boleh dikhayalkan. Tidak boleh dikhayalkan. Tapi oleh kerana bahasa itu sedia dipakai oleh orang Arab, maka kita rujuk apa makna dari segi bahasa. Dari segi bahasa dan pemahaman manusia, yakni orang Arab, arash bermaksud sarir al-mulk, singgah sana atau takhta raja. Lihat al-i'tiqad Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ada kitabnya. Kitab dia seorang muhadithin dan dia menulis kitab yang khusus, i'tiqad, tajuknya al-i'tiqad, Imam Al-Baihaqi. Dan begitu juga dalam tafsir adalah lain. Imam As-Suyuti pun menyebut yang sama, dan Kamus Al-Marbawi, Syekh Al-Marbawi pun menyebut yang sama, arash iaitulah sarir al-mulk. Dari apa yang difahami dari nas, arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahawa bandingan arash Allah dengan kursinya ialah segelung cincin dilontar di tengah padang pasir luas. Gelung cincin ialah kursi Allah dan padang pasir luas ialah arash. Bandingan kursi dengan alam semesta, yakni langit dan bumi juga sebegitu. Iaitu alam semesta ini ibarat segelung cincin, sementara kursi Allah adalah ibarat padang pasir yang luas. Jadi bayangkanlah bandingan alam langit dan bumi dengan arash pula. Maknanya mungkin ibarat debu lah. Ibarat hanya sebutir dipanggil pasir saja. Allah menyebutkan arash dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Wasit. Kenyataan yang penting, 21 kali Allah Ta'ala sebut arash dalam Quran. Kenyataan yang penting, daripada 21 kali itu, ada 7 kali Allah Ta'ala menyebutkan dia, yakni Allah, beristiwa di atas arasnya. Yang disebut sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa al-arsh. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia beristiwa di atas arasnya. Inna rabbakumullahu alladhi, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surah Yunus ayat 3. Dalam surah itu menyebutkan summa stawa al-arsh. Summa stawa al-arsh. Inilah. Kemudian dia beristiwa atas arsh. Kalau yang tadi pun sama juga. Summa stawa al-arsh. Bahasa yang sama juga. Kemudian ayat yang ketiga, surah Ar-Ra'd ayat 2. Summa stawa al-arsh. Sama juga. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Kemudian ayat yang keempat agak berbeza sikit, menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, beristiwa di atas arasy. Kemudian ayat yang kelima, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Dan yang keenam, summa stawa al-arsh. Surah As-Sajdah ayat 4. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Dan yang terakhir, yang ketujuh pun sama, summa stawa al-arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Jadi daripada 7 ini, 6 sama, dipanggil lafaznya sama,
Summa istawa arsh. Cuma berbeza sikit. Satu saja iaitu surah Taha ayat 5 Allah menyebutkan Ar-Rahman. Jadi menunjukkan bahawa istiwa, sifat istiwa al-arsh ini merupakan sifat, salah satu daripada sifat yang utama bagi Allah. Akan disebut dengan jumlah yang banyak, 7 kali dalam Quran. Ya. Apa pengertian Allah beristiwa di atas arasy? Dari segi bahasa, kita tengok dari segi bahasa, ya. Dan semua semua syarah ini, semua maklumat dan syarah ini, semua dinakalkan daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah. Jadi kita tak nakal daripada Salafiyah, sebab kita pun tak menguasai kitab mereka. Jadi kita pun tak boleh nak tulis. Takut kita silap memahami apa yang mereka tulis. Jadi sebab itu kita perlu mengkaji dengan lebih Salafiyah macam mana. Ini semua pandangan daripada mazhab Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah merangkumi salaf dan juga khalaf. Apa pengertian Allah beristiwa di atas arasy? Dari segi bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan juga Syekh As-Sabuni dalam Safwah At-Tafasir. Kata mereka, istawa, dari segi bahasa, istawa itu memberi maksud ala, berada di atas. Irtafa'a, meninggi. Sa'ada makna menaiki, mendaki. Istaqarra, menetap. Dan i'tadala, iaitu duduk dengan seimbang, tidak sengit. Duduk dengan seimbang, tidak sengit. Lihat tafsir Al-Qurtubi dan juga Safwah At-Tafasir, surah Al-A'raf ayat 54. Menurut ulama, ulama di sini adalah ulama-ulama Asy'ariyah lah. Di antara yang anda rujuk iaitu Imam An-Nasafi dan juga Imam Al-Baihaqi. Yang menurut ulama tidak harus memahami istawa Allah. Mana summa istawa ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bila disandar kepada Allah tadi, bahasa tadi. Dari segi bahasa, istawa ni dia boleh beri makna ala, irtafa'a, sa'ada, istaqarra dan i'tadala. Tapi kata ulama, tidak harus memahami istiwa Allah Ta'ala dengan makna zahir bahasa ini. Kerana ia menggambarkan seolah Allah itu bertempat, iaitu seolah Allah menetap di atas arasnya dan menempel padanya. Sedangkan Allah telah wujud sebelum wujudnya aras, dan dia hari ini ialah sebagaimana dia ketika sedia adanya. Jadi kita dalam sifat-sifat Allah yang kita huraikan, yang kita sebut dengan banyak sebelum matan ini, kita dah menjelaskan bahawa di antara sifat yang wajib bagi Allah yang mesti diyakini oleh akal dan juga hati ialah Allah bersifat qidam, sedia ada. Makna qidam itu tidak baru. Allah bukan baru. Maknanya bukan benda, tidak ada yang baru pada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menyatakan Allah itu istaqarra, menetap di atas arasy, dengan mengambil makna sebahagian daripada makna zahir tadi, maka kata mereka yang seolah-olah Allah itu bertempat, iaitu seolah Allah menetap di atas arasy-Nya dan menempel padanya, sedang Allah telah wujud sebelum wujudnya arasy, dan dia hari ini ialah sebagaimana dia ketika sedia adanya. Kerana berubah, yakni at-taghayyur adalah sifat makhluk, yakni baharu, tidak layak bagi sifat Allah. Begitulah ditafsirkan, dijelaskan dalam tafsir An-Nasafi dan juga dalam kitab Al-I'tiqad Imam Al-Baihaqi. Jadi apabila makna zahir tadi ni tidak dapat kita maknakan kepada Allah Ta'ala kerana keagungan zatnya itu berbeza dengan yang baharu, maka kefahaman bagi Allah mengikut perspektif baharu itu tidak boleh,
maka macam mana kita nak memahaminya? Kerana Allah Ta'ala menyebutkan dalam 7 tempat bahawasanya dia beristiwa di atas arasy. Maka dalam menyelami maksud sebenar beristiwa Allah di atas arasy-Nya itu, terdapat perbezaan di antara salaf dan juga khalaf. Di antara salaf dan juga khalaf. Yang pertama, salaf berpandangan Allah telah menyatakan bahawa dia beristiwa di atas arasy-Nya. Kita beriman dengan pernyataan itu tanpa perlu kita mengkaji lebih jauh maknanya. Mana orang tanya kita, apa makna Allah beristiwa atas arasy? Allah beristiwa atas arasy, beristiwa. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Allahu a'lam. Macam orang tanya kita, betul ke dalam Quran ada huruf muqatta'ah di awal surah? Ya, betul. Ada alif lam mim, nun, alif lam mim ra. Makna apa? Wallahu a'lam. Nabi sendiri tak pernah mentafsirkan makna apa. Maka kita, makna ada ke tidak? Maka kita kata mustahil lah Allah Ta'ala bercakap, meletakkan wahyu dalam Qurannya yang mulia, tapi tidak ada sembarang maksud. Yang mesti ada maksud. Ataupun sekurang-kurangnya mesti ada tujuan. Tapi kita tidak jelas apa maknanya, apa tujuannya. Maka kita pulangkan kepada Allah SWT dan kita mengambil pahala dengan membacanya. Jadi begitulah juga dalam persoalan ini. Kita beriman dengan pernyataan itu. Yang ini Allah beristiwa atas arasy tanpa perlu kita mengkaji lebih jauh maknanya. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah sambil kita mentanzihkan, yakni menyucikannya, menyucikan Allah dari anggapan istiqrar dan at-tamakkun. Yakni makna bahasa tadi ni. Yakni anggapan bahawa Allah menetap di atas di suatu tempat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam atau Syekh Abu Zuhrah dalam kitabnya Zuhratut Tafasir dan juga Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Imam Al-Bahaqi menegaskan, kita meyakini bahawa Allah beristiwa di atas arasy-Nya sebagaimana yang dia khabarkan, namun tanpa kita menggambarkan kaifiatnya. Tanpa menggambarkan di mana. Tanpa menggambarkan di mana. Mana di mana itu menunjukkan pada tempat. Dan dengan keyakinan bahawa dia terpisah dari sekalian makhluknya. Mana tidak dilingkungi oleh makhluknya. Pendekatan salaf ini dinamakan sebagai at-tafwid, yakni menyerahkan maksud sebenarnya kepada Allah tanpa kita menyibukkan diri untuk mentakwil atau mentafsirnya. Imam Malik rahimahullah, tak kala beliau ditanya tentang maksud Allah beristiwa di atas arasy-Nya, dia menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu tidak dapat dijahili kerana dinyatakan oleh Al-Quran tentangnya. Mana sedia dimaklumi Allah beristiwa atas arasy kerana Allah Ta'ala sendiri menyebutkan. Tak boleh kita nafikan. Wal kaifu ghairu ma'qulin, namun kaifiatnya yakni tidak dapat digambarkan oleh akal. Tidak dapat digambarkan oleh akal. Beriman dengannya adalah wajib, namun bertanya untuk menyelidik tentangnya adalah perbuatan bid'ah. Makna tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat, oleh Rasulullah dan sebagainya. Jadi sebab itu, bila kita berdebat tentang makna istawa itu sendiri pun, Imam Malik kata itu pun dah bid'ah. Itu pun dah berdosa. Bid'ah ni salah satu ulama-ulama dulu, salafus salih dulu, kalau sebut bid'ah itu adalah dalalah. Adalah dalalah. Ulama dulu, mutaakhir saja, membahagikan bid'ah itu kepada hasanah dan sebagainya. Tapi pemahaman aghlabiah, ulama-ulama terdahulu, terutama sekali bila sebut bid'ah itu dengan tunggal, maka dirujuk kepada bid'atun syar'iyah. Bid'ah syar'iyah. Maknanya dengan apa yang merujuk kepada kullu bid'atin dhalalatun. Jadi kata Imam Malik, bertanya untuk menyelidik tentangnya adalah perbuatan bid'atun.
Yang perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada sahabat. Mereka tidak selidik. Mereka tidak melidiki maksud yang sebenar. Jadi sebaliknya menyerahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu sepanjang ulasan tadi ni, kalau sahabat-sahabat perasan, kita tidak terjemah istawa dengan makna bersemayam. Ya, kerana bersemayam itu sendiri adalah sebahagian. Bila terjemahan itu sendiri, dia adalah sebahagian daripada mentafsirkan terjemahan. Kerana kita mentafsirkan satu bahasa mengikut bahasa kita. Jadi persoalan sekarang ni, betulkah istawa itu maknanya bersemayam? Kalau tanya orang Melayu sendiri hari ini pun, bersemayam itu makna apa? Dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun tidak mengetahui makna apa. Dia hanya ikut orang lah. Orang kata istiwa itu makna bersemayam. Bersemayam itu makna apa? Wallahualam. Jadi sebab itu, asalnya yang lebih baik adalah kita kekalkan saja bahasa itu. Allah beristiwa atas arash. Makna apa istiwa itu? Wallahualam. Itu pandangan salaf. Berkata Imam Ibn Uyainah, iaitu Sufyan Ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kata dia, sifat yang diberi Allah untuk dirinya di dalam kitabnya, tafsirannya ialah membacanya dan senyap darinya. Maknanya kita baca dan kita senyap. Tak payah nak urai lebih-lebih. Tak payah kita nak murai lebih-lebih. Berkata Imam Al-Baghawi, ini juga seorang mufassirin, yang mana Imam Ibn Taymiyah sendiri menasihatkan supaya tafsir Al-Baghawi ini dibaca. Yang kata dia, tafsir di antara tafsir yang mana penulisnya mentafsirkan mengikut manhaj salaf, ialah salah seorang ialah tafsir Imam Al-Baghawi, iaitu Ma'alim At-Tanzil. Ma'alim At-Tanzil. Berkata Imam Al-Baghawi, para ulama Ahlussunnah berkata, istiwa di atas arash adalah sifat Allah. Bukan perbuatan Allah. Istawa itu adalah sifat Allah Ta'ala. Tanpa kaifiat, yakni yang dapat difahami oleh akal manusia. Wajib atas seorang Muslim beriman dengan sifat itu dan menyerahkan ilmu, yakni pengetahuan tentangnya kepada Allah. Menyerahkan mana kata Imam Al-Baghawi, maksud ulama Ahlussunnah, para ulama Ahlussunnah berkata, istiwa. Imam Al-Baghawi ini dia hidup dalam kurun yang ke-6. Dia meninggal dalam tahun 500 Hijrah lebih. Dia pun tak sempat rujuk, tapi lebih kurang 550 Hijrah. Kalau tak silapnya, lebih kurang begitulah. 550 hingga 560 Hijrah. Mana bila dia sebut ulama Ahlussunnah, mana yang merujuk pada sebelum dia lah. Yang merujuk pada sebelum dia. Kalau orang hari ini sebut ulama Ahlussunnah, kadang-kadang dia merujuk kepada orang hari ini, ulama hari ini. Mana ulama hari ini, tak ada masalah lah kita nak sebut pun ulama hari ini. Tapi tidak menggambarkan kepada pandangan salaf. Tapi Imam Al-Baghawi bila dia menyebut ulama Ahlussunnah, dalam situasi dia itu sebagai muhaddisin, mufassirin, maka merujuk kepada pandangan sebelum dia dan dekat dengan salaf. Jadi kata dia, istiwa di atas arash adalah sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kaifiat yang dapat difahami oleh akal manusia. Wajib atas seorang Muslim beriman dengan sifat itu. Wajib kita mengisbatkan, meyakini bahawasanya Allah beristiwa atas arash. Tapi menyerahkan ilmu atau pengetahuannya kepada Allah. Tidak perlu mentafsirkan. Khalaf pula pandangan. Khalaf pula. Jadi ulama Asy'ariyah ni ada dua. Ulama salaf, ulama khalaf. Khalaf pula pandangan, kalimah istawa itu ditakwil, yang ditafsirkan dengan memakai makna kinayahnya.
yakni makna yang tersirat baginya. Makna majaz dia panggil, iaitu istaula. Istawa dengan makna istaula yang bermaksud memiliki atau menguasai. Jadi maksud istiwa Allah atas arasnya menurut tafsiran khalaf, Allah menguasai arasnya. Okay, Allah menguasai arasnya. Jika dipersoalkan, ini persoalan inilah yang maknanya yang kadang-kadang ada ikhwan salafiyah, dia suka orang panggil candek, dia panggil. Candek, dia kata. Candek lah. Candek ni makna orang kata apa? Mempermain-mainkan bila ulama khalaf berpandangan istawa dengan mana istaula, yakni menguasai, Allah menguasai. Jadi mereka membalas dengan persoalan, kenapa Allah hanya menyebut penguasaannya ke atas arahnya sahaja, sedangkan dia juga menguasai segala-galanya, langit, bumi, bintang-bintang dan sebagainya. Jadi kata dia, kalaulah kadar kita nak kata istawa dengan makna istaula menguasai, tak hebat Allah Ta'ala, biasa dia panggil. Biasa menguasai dia panggil. Padahal dia menguasai sekalian bumi, langit dan sebagainya. Tapi yang dia sebut istawa aras saja. Maka para ulama khalaf menjawab, arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Jika Allah menguasai dan mentadbir makhluk yang paling besar, itu adalah isyarat atau petunjuk bahawa semua makhluk tidak terlepas dari penguasaan dan pentadbiran Allah dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya. Makna kalau Allah Ta'ala dia mengeluarkan satu statement, arasnya yang besar pun dia menguasai, maka hendaklah kamu memahami bahawasanya yang lain daripada aras itu hanya debu saja, nisbah pada aras. Hanya debu saja nisbah pada aras. Jadi menunjukkan bahawasanya alam kamu, langit dan bumi, dan kamu itu sendiri, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil qiyasul a'la ala al-adna, dia panggil. Dan qiyas al-a'la ala al-adna. Jadi apa ni, sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dah sebut banyak kali dah sebelum ini, kita dalam sama-sama aliran yang berbeza ini, kita berkongsi pandangan, berhujah dengan penuh kasih sayang, tapi jangan bersifat dipanggil mempermainkan lawan. Sama ada Asy'ariyah ke Salafiyah ke, jangan ada sifat itu. Kerana sifat itu merupakan sifat yang menafikan dipanggil tawaduk. Bila menafikan tawaduk, apa-apa saja membabitkan kesombongan, dia tidak akan menatijahkan yang baik. Tapi apa-apa saja yang mensabitkan rendah diri, insya-Allah natijahnya baik. Maknanya kalau kita salah, Allah akan betulkan kita. Kalau saudara kita salah, melalui kebenaran hujah kita tu, insya-Allah dia akan jadi betul. Tapi kalau kita hadir, kita berhujah dengan perasaan kesombongan, ya pesan memang di antaranya apa dia? Perasaan kesombongan tu ialah kita meletakkan dalam diri kita bahwasanya kita ni bila-bila masa pun kita betul dan saudara kita tu salah. Maka yakinlah bahwasanya kita akan, kalau kita ditakdirkan salah, kita akan mati dalam kesalahan itu. Kerana kita telah meletakkan diri kita sombong, dia panggil. Apa dalil kita? Dalil kita, Nabi sendiri menyebutkan dalam satu hadis. Nabi kata, lan yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada walaupun seberat zarah, timbangan zarah, al-kibr, kesombongan. Lalu Nabi mentafsirkan, sombong ni makna apa sombong? Sombong ni bukan kita mengangkat diri. Itu sombong nombor 2. Sombong yang pertama ialah apabila kita sukar untuk akur dengan kebenaran. Lalu Nabi mentafsirkan. Sombong kata Nabi, batrul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtin nas, dan juga ghamtin nas. Ghamtin nas iaitu mempermain-mainkan orang lain, menghina orang lain.
Jadi sebab itu, kita mesti letak dalam diri kita ini, apa saja pandangan yang kita sedang anut, ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Dan apa saja pandangan yang dianuti oleh saudara kita yang lain, yang bercanggah dengan kita, kemungkinan betul. Kemungkinan betul. Sebab itu, kita sentiasa mohon hidayah dan petunjuk daripada Allah. Ya Allah, kami sedang berbeza pada ketika ini. Ya Allah, Engkau tunjukkanlah di mana yang benar. Menurut Syekh Abu Zuhrah, Syekh Muhammad Abu Zuhrah, dia ulama mutaakhirin, meninggal dalam tahun 70-an. Dan dia ada tafsirnya itu Zuhrah at-Tafasir. Makna istiwa Allah, kata dia, menurut pandangan khalaf, ialah Allah menguasai arash, arsy hadzal wujud. Allah menguasai takhta atau singgasana kewujudan ini, yakni alam ini. Itu maksud dia. Arsy hadzal wujud, dia panggil. Allah menguasai arsh, yakni singgasana hadzal wujud, kewujudan ini, yakni alam ini. Iaitu kekuasaan dan kesultanan yang mutlak adalah miliknya ini Allah, kerana dialah pemilik segala sesuatu dan hanya dia sahaja penguasa bagi segala sesuatu. Itu ulasan daripada Syekh Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab Zuhrah Tafasir. Dan semalam mana rujuk pandangan Al-Imam Ibn Jauzi, ya, Abdul Rahman Ibn Jauzi, dia hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan ini. Dan Imam Ibn Jauzi dia menolak kefahaman sebagaimana menyatakan bahawa Allah itu istaqarra di atas arash. Pemahaman itu kata dia tidak layak difahami bagi Allah, kerana seolah menganggap bahasanya kita tidak mengkhayalkan Allah Ta'ala itu menempel ataupun berada di atas arash sebagaimana makhluk berada di atas singgasana. Cuma statement yang perlu sahabat-sahabat perjelaskan, sebelumnya anda pernah sebut bahasanya Ibn Al-Jauzi bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah. Itu statement yang keliru lah, yang tidak ada asas, hanya anggapan daripada ana saja. Tidak betul lah, sebab Imam Al-Jauzi dari segi ayat sifat ini, ayat mutasyabihat ini, dia berpandangan yang sama seperti Asy'ariyah, tapi dia bukan mazhab Asy'ariyah. Dia bukan adalah aliran Asy'ariyah. Kerana dia juga banyak ada mengkritik Imam Abu Hasan Asy'ari dengan kritikan yang agak pedas juga. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa pertemuan di antara Hambali dan juga Syafi'i, ketika yang pedas itu kerana terikut-ikut dengan pertemuan di antara Al-Hambali, Al-Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah dan juga ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama salaf ialah yang hidup. Ini anda tengok apa takrifan salaf. Ulama-ulama salaf ialah yang hidup dalam lingkungan 300 tahun pertama kemunculan Islam, iaitu terdiri dari generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Adapun khalaf adalah yang hidup selepas itu. Ada ulama pandangan salaf adalah yang hidup dalam lingkungan 500 tahun yang pertama. Sementara khalaf adalah yang hidup selepas itu. Ini sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharah At-Tauhid, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Selesai kita. Syarah bagi matan. Okey. Matan yang nombor 21. Al-Arsy Istawa. Okay. Jadi kesimpulannya, mengikut aliran Asy'ariyah ada dua, aliran salaf dan juga khalaf. Aliran salaf iaitu kita ayat-ayat mutasyabihat, mana ayat-ayat yang zahir nas, yang zahir ayat ataupun hadis, seolah-olah menggambarkan Allah ini sebagaimana makhluk. Contohnya, itu ayat menyebutkan Allah beristiwa atas arash. Allah menyebutkan tentang tangan Allah, ya, menyebutkan tentang
apalagi dalam Quran, mata Allah Ta'ala, mana menyebutkan mata tentang Allah, menyebutkan tangan tentang Allah, ya, maka makna zahirnya itu yang ghairu murad. Ya. Ayat itu tidak menghendaki makna zahir, sebaliknya ayat itu menghendaki makna yang tersirat. Cuma kata salaf, makna yang tersirat itu tak perlu kita mencarinya, sebaliknya memadai dengan kita meyakininya, meyakini ayat tersebut dan kita menafikan dari Allah penyerupaan dengan makhluk dan kita memulangkan maksud yang sebenarnya itu kepada Allah tanpa kita nak menyebut-nyebutkan diri untuk mentafsir dan juga mentakwilkan. Itu pandangan salaf. Dipanggil disebut dengan tafwid. At-tafwid dipanggil. Dan khalaf pula mentafsirkan istawa dengan makna istaula Allah, dipanggil memerintah, mentakbir. Allah bukan saja mencipta aras dan juga makhluk lalu membiarkan aras dan makhluk itu berjalan sendiri, tidak, Allah mentakbir, menguruskan. Itu mana istawa al-arsy dengan tafsir, dengan takwil. Dan pandangan as-salafiyah pula agak berbeza, di mana mereka mengisbatkan makna zahir. Mereka menyatakan bahawa istawa Allah Subhanahu wa taala, Allah istawa Allah Taala merangkumi 4 maksud tadi. Istaqarra, Allah beristiqrar, menetap di atas aras dan berada di atas. Menetap bukan makna menempel. Nanti kita kena fahamlah, kena jujurlah dalam menaqal pandangan aliran yang berbeza. Jadi istawa, yakni Allah berada dipanggil atas daripada arasnya. Atas daripada arasnya dan terpisah daripada makhluknya. Itu dipanggil mengisbatkan kalau dalam mazhab Asy'ariyah tidak ada Allah ni, kalau kita kata dalam istilah makhluk, dalam istilah kita lah, tempat ni tak lari daripada 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Keenam-enam tempat itu tidak diisbatkan bagi Allah. Dalam pengertian bahawasanya Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Dan juga satu lagi statement yang tak boleh dipakai juga, iaitu Allah berada di mana-mana. Ya, kalau Allah berada di mana-mana ni, makna Allah berada di segenap arah. Dia lagi dahsyat sebenarnya. Ya, mengatakan Allah berada di mana-mana ni, daripada Allah dipanggil berada di satu tempat. Jadi Allah berada di satu tempat pun dalam mazhab Asy'ariyah tidak dipakai. Sebab itu tidak disebut Allah itu berada di atas, di langit dan sebagainya. Maka maknanya pengertian salaf tidak mengisbatkan bahwasanya Allah berada di atas. Jadi sebab itu tidak disebutkan Allah berada di langit itu dengan makna Allah berada di atas. Habis Allah Ta'ala sendiri sebut, dia kata dia berada di langit dalam Quran hadis. Maka salaf mengikut pemahaman Asy'ariyah, pandangan salaf, iaitu bukan bermakna di atas, tetapi kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Kerana langit dalam bahasa Arab tidak semestinya bermakna atas. Ya, langit, contoh macam kita kata langit-langit. Manusia adalah langit-langit dipanggil. Ataupun langit dipanggil. Amintum wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami menurunkan daripada langit air. Jadi di sini bukan makna langit daripada awan. Sama' di sini makna awan. Kami menurunkan daripada langit, yakni daripada awan. Betul, awan tu berada di atas, tapi awan bukan betul-betul atas. Selepas awan tu ada lagi bintang dan sebagainya. Tak pernah orang memahami hujan turun daripada bintang. Hujan turun daripada matahari kan dan sebagainya. Jadi sebab itu makna as-sama' dalam bahasa Arab itu sendiri pun memiliki makna yang banyak. Jadi
Tapi pandangan as-salafiyah setakat yang fahamlah, wallahu alam, kalau tak betul mana boleh betulkan. Jadi mereka mengisbatkan tempat Allah Taala memang bertempat, tetapi tempat yang tinggi iaitu al-ala lah, al-ali. Allah tidak boleh isbatkan kalau tempat itu ada 6, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, maka Allah itu disebabkan bagi satu saja, iaitu atas. Atas itu makna apa? Atas dengan maksud yang layak bagi Allah, bukan bermakna Allah itu dipanggil menempel di atas arash. Makna ala, yang ini irtafa'a, berada di atas dengan keadaan terpisah daripada makhluk-makhluknya. Wallahu alam, itu juga pendapat daripada sebahagian ulama salaf sendiri. Kalau tuan-tuan ada kelapangan masa, boleh baca dalam kitab Imam Ibn Khuzaimah, seorang muhaddisi mazhab Syafi'i. Kitab dia namanya At-Tauhid, Kitab At-Tauhid. Dan begitu juga anda juga semalam sempat juga melihat dalam tafsir At-Tabari dan pandangan sebagaimana yang disebut oleh Ikhwanuna As-Salafiyah. Juga ada disebut dalam tafsir At-Tabari. Disebut dalam tafsir At-Tabari. Bahkan dalam tafsir beberapa tafsir yang lain pun ada menyebutkan. Jadi sebab itu dalam persoalan yang sebegini kita kena lebih berhati-hatilah. Mengisbatkan pun perlu berhati-hati, menafikan pun perlu berhati-hati. Dan menafikan pun perlu berhati-hati. Jangan sampai kita menafikan kerana kejahilan kita. Padahal di sana ada ulama-ulama salaf dengan pandangan yang kuat mengisbatkan dia. Jadi begitulah kita, tuan-tuan sekalian mutaakhirin ini, ilmu kita tak banyak. Kefahaman kita pun terawang-awang. Maka dengan sebab itu yang terbaik, salah yang terbaiknya ialah kita cuba menakalkan pandangan orang-orang sebelum kita tanpa kita berlebih-lebihan mengandai-andaikan dengan pemahaman kita yang kadang-kadang tidak sampai kepada kefahaman nas, apatah lagi kefahaman ibarat-ibarat ulama, apatah lagi untuk memahami nas itu sendiri. Jadi majlis kita sekadar itu hari ini. Mungkin agak lambatlah kita selesaikan matan ini. Kerana matan Imam Al-Qayrawan ni, ya begitu juga Aqidah Tahawiyah. Dua matan ini adalah matan yang disepakati oleh semua aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang disepakati oleh semua aliran Ahlussunnah wal Jamaah, menyebabkan masing-masing aliran menganggap Imam Al-Qayrawan dan juga Imam Tahawi adalah geng dia. Mana Asy'ariyah menganggap Imam Tahawi dan Imam Al-Qayrawan mazhab Asy'ariyah. Dan begitu juga Maturidi pun sama, dan As-Salafiyah pun sama juga. Mereka menganggap Imam Al-Tahawi dan juga Imam Abi Zaid Al-Qayrawani bermazhab salaf atau mazhab sebagaimana ada Salafiyah. Jadi kita jawab kita alhamdulillah. Maknanya kita ada titik temu. Kita ada tokoh-tokoh yang menjadi titik temu. Cumanya dalam mentafsirkan itu, maka hendaklah kita mentafsir dalam keadaan saling hormat menghormati dan juga penuh kasih sayang di antara sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.